Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam segmen Santapan Jasmani, hari ini Sabtu 20 Jun 2020, kita nak bincangkan tentang asas-asas jaga makanan. Jaga makan. Saya sebagai seorang doktor, kita selalu nasihatkan pesakit kita untuk jaga makan dan exercise, gaya hidup sihat. Tapi sebagai seorang doktor, kita tak ada banyak masa untuk bersama dengan pesakit kita kan. Kita tak boleh nak mesej dia setiap hari, kita tak boleh nak exercise sama-sama dengan dia. Jadi itulah kita selalu nasihatkan cari coach kan, cari coach yang boleh bantu untuk sampai ni kan. Saya dulu pun jumpa doktor pakar, dia suruh turun 30 kilo, dia suruh saya cari coach kan. Jadi Alhamdulillah dulu berjaya turun 30 kilo. Kalau buat sendiri-sendiri boleh turun 5 kilo, 10 kilo maksimum, selalunya naik balik kan. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan coach kita mampu teruskan kita punya semangat, teruskan kita punya motivasi kan, willpower untuk terus sampailah kita capai berideal. Sekarang tiba giliran kita untuk membantu yang lain pula kan, insya-Allah. Jadi apa yang saya nak bincangkan hari ini ialah asas saja dulu, outline tentang jaga makan. Dalam sesi-sesi seterusnya kita akan go lebih detail lagi dalam setiap satu, insya-Allah. Untuk cara jaga makan, kalau kita nak cerita secara ringkas, saya suka gunakan 3J dan 3G. Jaga makan jaga tu 3J dan 3G. 3J ni ialah jadual, jenis dan jumlah. Itu 3J. Kita bincang 3J dululah. Jadi selalunya kalau kalau orang yang obese dan overweight, dia selalunya ada masalah tentang makan tu dalam masalah 3J ni. Yang pertama ialah jadual. Selalu masyarakat kita kan selalunya sibuk, tak sempat nak makan, tak ada bawa bekal ke apa ke, nak kena pergi kedai apa semua mencari beli makanan. Jadi dia makan tak menentu masanya kan, dengan kerja yang sibuk, dengan traffic jam, tol, tak ada parking dekat area KL apa semua kan. Jadi tak sempat nak makan pada waktunya kan. Jadi jadual yang kita sarankan ialah kita tak mau terlalu lapar. Kita tak mau terlalu lapar. Jadi untuk orang yang nak kuruskan badan ni, dia tak boleh berlapar. Nanti dia stres tu buatkan dia kumpul lemak kan, lemak tu tak nak cair dan dia akan fed up dan dia akan give up. Jadi kita nak elakkan sampai tahap yang terlalu lapar. Selalunya bila kita ambil masa lebih kurang 3 jam ke 4 jam, kita akan mula rasa teringin nak makan. Kalau kita tak makan waktu tu, kita biarkan lama lagi, lambat sejam, kita akan mula lapar. Kalau kita tak makan waktu tu, kita biar lagi lambat kan, kita akan mula rasa starving. Starving tu macam dah mula nak ke bulu dah. Kita punya selera membuat-buat kan, rasa nak makan ni, nak makan tu, banyak benda yang berminyak, berkalori tinggi kan. Itu kita dah mula starving maknanya. Jadi kita nak cuba makan sikit tapi frequent, small but frequent meal yang membolehkan kita elak daripada terlalu lapar. Jadi saya buatkan jadual lebih kurang 3 ke 4 jam sekali kita akan makan sikit kan. Ada sarapan pagi, ada snack, ada makan tengah hari, minum petang, makan malam. Kalau malam tu kita jaga lewat, kita ada snack malam juga pukul 10 malam macam tu. Jadi cantiklah bangun pagi kan lebih kurang pukul 5, pukul 6. Sebelum pukul 7 tu kalau boleh dah sarapan dah. Tak perlu heavy kan, sikit je. Lepas tu 7 tambah 3, 10. 10 pagi waktu rehat, tambah 3 lagi pukul 1 lebih kurang waktu makan tengah hari kan. Lepas tu pukul 4 petang macam tu kena makan juga. Sebab kalau nak tunggu lepas pukul 5 balik kerja tu mulalah mengidam macam-macam kan. Goreng pisang lah, keropok leko lah kan. Dekat Kuantan ni banyak keropok leko. Macam tu lah. Jadi kalau kita tunggu sampai pukul 5 tu, kita mula selera tu dah membuat-buat dah kan. Kita macam nak makan something yang ni kan. Jadi
Pukul 4 target ambillah buah ke apa sikit kan, macam tu. Sebagai snack untuk alas perut supaya kita tak terlalu lapar. Boleh tahan sampai waktu dinner, lebih kurang pukul 7 macam tu, cantiklah untuk waktu dinner. Jadi ada lagi satu perkongsian sahabat saya kan, Mak Yang, dia cerita waktu makan tu berkait dengan waktu solat. Sarapan tu macam waktu subuh kan. Lepas tu snack pagi tu waktu duha, tengah hari waktu zuhur, petang waktu asar kan, maghrib waktu dinner kan. Jadi dia kaitkan waktu makan tu dengan waktu solat, cantik juga tu. Itu nama dia santapan rohani dan jasmani. Betul tak? Itu yang kita nak buat, insyaAllah. Bila kita kaitkan macam tu, kita replenish apa yang badan kita perlukan dari segi rohani, dari segi spiritual, dari segi jasmani sekaligus. InsyaAllah, itu satu jadual yang kita boleh buat. Yang kedua ialah jenis. Yang kedua ialah jenis makanan. Kalau kita nak makan, kita perlu pilih makanan yang sihat dan seimbang. Bila kita pilih makanan yang sihat dan seimbang, insya-Allah badan kita dapat apa yang kita perlukan dan insya-Allah kita tak akan rasa craving sangat. Saya tak berapa minat dengan cheat meal. Pernah dengar cheat meal, cheat day apa semua. Saya tak minat sangat dengan cheat meal, cheat day tu sebab apa yang saya buat ialah saya combinekan setiap kali makan tu ada nikmat kehidupan. Saya suka customer saya bila makan tu dia ada sambal sikit ke, dia ada kuah sikit ke, tak apa. Sikit tak apa. Kita hadkan paling maksimum macam 1 sudu, macam tu cukup lah. Dapat rasa sambal tu kan. Jadi ada nikmat kehidupan, dia rasa macam tak perlukan cheat meal tu. Sebab setiap kali makan pun sedap. Ada orang dia diet, dia langsung tak makan apa-apa ni kan, terlampau bersih sangat makanan dia, tak ada nikmat pula kadang kita rasa kan. Jadi saya cadangkanlah kalau boleh kita buat setiap kali makan tu sedap, sedap juga. Sihat seimbang tu wajib, sedap tu tambahan yang best kan. Baru kita boleh amalkan jangka panjang, insya-Allah. Lepas tu jenis makanan kita perlu ada makronutrien dan mikronutrien. Kan makronutrien yang 3 tu paling penting, karbohidrat, protein dan sayur kan, fiber, vitamin semua dalam sayur. Jadi itu wajib ada setiap kali makan, insya-Allah. Kalau waktu snack kita boleh pilih lah. Kadang-kadang kita boleh ambil snack protein saja, kadang-kadang kita boleh ambil snack fiber saja, kadang-kadang snack karbohidrat saja, itu terpulang pada kita. Tapi snack ialah sikit saja kan. Bayangkan macam 100-200 kalori tu cukup lah, banyak dah tu. Snack macam contoh kari puff kan, contohnya kan dah 100 kalori dah sebiji kan, seketul. Cukup ke kita rasa kan? Kadang kita makan kari puff, kita makan kadang 3 ke 5 biji sekaligus kan, dia jual dalam satu paket tu kan. Jadi kita nak kena kita kena pilih apa yang kita makan tu lah. Bila kita nak pilih makanan, jenis makanan ni kita kena fikir sama, satu dari segi kalori dia. Dari segi kalori dia macam ni. Kalau kita tak biasa dengan ni, kita boleh cuba belajar lah sikit banyak source untuk belajar kan. Google ada, dietary Kementerian Kesihatan Malaysia ada kan, tentang kalori-kalori makanan yang biasa di Malaysia. Kita boleh belik-belik tengok apa yang kita biasa suka makan, berapa banyak lebih kurang kan. Itu macam asas nak diet lah juga. Tak nak belajar tak apa kan, kita boleh bantu sikit-sikit apa semua. Dan ada cara lain juga untuk kenal pasti makanan yang rendah kalori tapi tinggi nutrisi. Maknanya apa tu? Dia tak banyak kalori dia, tapi dia punya khasiat dia sangat banyak pada badan kan. Contohnya ialah buah dan sayur lah, itu yang rendah kalori dan tinggi nutrisi dia kan, buah dan sayur. Macam saya pernah ada klien kan, dia kata kalau dia nak makan ayam saja, lebih kurang 200 kalori, boleh tak untuk dia punya lunch kan, tak payah makan nasi apa semua, tak payah nak ambil apa-apa tambahan ke apa ke, boleh tak? Saya kata boleh, memang turun berat kan. Kalau kita jaga kalori memang akan turun berat. Tapi turun berat yang macam mana? Dia tak cukup vitamin, dia tak cukup fiber, dia akan rasa sembelit, dia akan kulit kusam kan.
Bila dia turun berat tu, dia akan rasa tak bermaya sebab tak cukup tenaga dalam protein. Kan? Itulah masalah dia bila kita tak tengok nutrisi. Kita cuma tengok kalori sahaja. Okey, ia akan turun berat tapi turun berat jenis macam mana? Kita tak nak turun berat kurus, kering, rupa macam orang sakit. Kan? Kalau kita turun berat, orang kata wah cantiknya, langsing bergaya kan. Kulit apa tu? Kulit glowing. Itu best sebab kita turun berat cara sihat. Tak payah tunggu orang cakap lah, kita tengok dekat cermin setiap pagi pun dah okey dah kan. Kita rasa langsing. Macam ikut program saya, kebanyakan komplain, bukan komplain lah, kebanyakannya komen kata bangun pagi rasa perut makin kempis kan, seluar makin longgar. Tak ke best tu kan. Itu yang kita nak buat, kita tolong customer kita semua dapat result. Bangun pagi perut rasa kempis dan rasa ceria awal pagi kan, pergi kerja apa semua rasa macam selesa je kan. Itu yang kita nak ya. Ada cara dia kan, kita dah belajar kan banyak kan. So itu jenis makanan. Jenis makanan yang lebih bagus ialah macam karbohidrat, kita pilih karbohidrat kompleks kan, rendah GI. Protein, kita pilih protein yang lean, protein yang berkualiti, kurang lemak. Dan lemak pula kita pilih lemak yang omega 3 sebab dia bagus untuk kesihatan jantung, otak, surat saraf kan. Dia lebih bagus lah compare tu lemak lain kan, kolesterol apa semua kan. Lepas tu kita perlu ada sikit mikronutrien juga. Mikronutrien ni garam, mineral, vitamin pada kuantiti yang sedikit supaya dia akan membantu imun sistem kan, dia akan membantu kecantikan, awet muda. Ada juga tu awet muda, apa rahsia awet muda? Antioksida. Tak apa, itu nanti sesi lain kita cerita tentang rahsia awet muda. Itu tentang jaga makanan. 3J. Yang ketiga ialah jumlah. Jumlah portion control. Makan nasi kita ambil segenggam sahaja lebih kurang. Ikutlah genggam tangan anda masing-masing kan. Okey, kita boleh kuruskan badan walaupun makan nasi setiap hari. Boleh, tak ada masalah. Tapi jagalah portion control. Kalau sedap, kita berhenti makan. Jaga kontrol kan. Ikan dan ayam kita ambil lebih kurang sebesar tapak tangan kan. Sebesar tapak tangan ni, ikan dan ayam dia ada lebih kurang 20 ke 30 gram protein. InsyaAllah kita pilih protein yang baik, itu sangat bagus lah. Ya, lepas tu sayur ataupun buah kita ambil separuh pinggan kan. Dan kita ambil sayur buah berwarna-warni. Setiap warna tu ada khasiat dia tersendiri, antioksida dia kan, antioksida, rahsia awet muda kan. Ingat insya-Allah. Tu jumlah. Jadi bila kita makan macam tu, diet suku-suku separuh tu cantik lah dari segi portion control dia. Kita tak terasa terlalu kenyang, tapi kita puas sebab kita punya badan dapat apa yang dia perlukan kan. Bila kita makan sayur setengah pinggan tu, sedar-sedar kita rasa macam dah tak larat dah nak makan. Bukannya perut kita penuh, tak. Perut kita tak penuh tapi kita rasa puas, rasa macam dah tak larat dah nak makan sayur tu kan. Sebab kita puas, badan kita dapat semua nutrien yang diperlukan. Lepas tu kita tambah dengan air kan. Air kita ambil lebih kurang 2 ke 3 liter satu hari, insya-Allah sesuai untuk kebanyakan orang kan. Yang mana sakit jantung, sakit buah pinggang tu cuba kurangkan lah. Tapi itulah, air pun penting juga untuk setiap hari apa yang kita makan kan. Tak perlu minum air banyak-banyak sekaligus, dia akan buatkan kita banyak kali pergi tandas. Kita ambil air sikit demi sedikit. Ya, sepanjang hari, pakai botol senang. Setiap 15 minit, 30 minit kita teguk 3 ke 5 teguk. Kan? Itu cara dia. Ya. Panjang cerita hari ini, sudah dah pukul 7. Kita ringkaskan 3G. G ialah gula, garam dan goreng. 3 perkara yang kita perlu kurangkan, ya, pantang untuk diet. Lagi kuat kita pantang 3G ni, lagi cepat kita akan turun berat. Tetapi kita perlukan nikmat dunia juga. Kita tak boleh sentiasa eat clean, kita akan rasa stres, fed up dan give up. Jadi sekali-sekala kita ambil juga tapi dalam kadar yang sedikit supaya dia jadi nikmat kehidupan kan, boleh amalkan jangka masa panjang insya-Allah.
Jadi itu sahaja perkongsian ringkas tentang jaga makan. Bayangkan kalau join kita punya program coaching, kita akan go into more detail kan. Lagi best macam mana nak kira kalori ke kan. Semua ada. InsyaAllah. Jadi jemputlah kalau nak join tim Diet Rahsia Group WhatsApp. Saya buka secara percuma juga. Buat masa ni 0116556820 terbuka pada semua, tak kira pengamal diet jenis apa. Sebab kita nak bincang perkara yang sihat, seimbang, sederhana, sedap kan. Apa lagi? Sesuai seisi keluarga kan. Itu senang nak sediakan sesuai seisi keluarga. Itu ialah 6S jangka masa panjang punya amalan diet, insya-Allah. Pengamal diet jenis lain apa semua pun dijemput untuk berbincang bersama-sama dalam grup WhatsApp dan kita terbuka insya-Allah. Okey, saya buka pada sesi soalan. Ada apa-apa soalan daripada mereka yang hadir hari ini? Terima kasih kerana hadir, kerana anda berpeluang untuk tanya saya secara live. Boleh tanya dan saya akan jawab secara spontan. Tak perlu nak buka buku baca kan. Ada apa-apa soalan? Okey, Assalamualaikum Doktor. Selamat Waalaikumsalam pagi. Kak Ida. Selamat pagi. Ini saya ke udara jauh sikit daripada ke Shah Alam. Okey, hari ini dekat sini. Okey Doktor, terima kasih. Alhamdulillah, Masya-Allah, tabarakallah. Okey, tadi Doktor dia cakap ada nombor telefon untuk kongsi tu kan. Tak ada nak ambil dah Doktor. Tak apa. 016. Jangan risau. Nombor telefon 0116556820. Saya akan tulis nombor tu dekat description YouTube saya nanti. InsyaAllah boleh join, tak ada masalah sebab kita terbuka pada semua. Itu apa tu, dapat tips dan saranan daripada saya direct lah. Kita buka pada semua. Itu yang sumbangan tim Diet Rahsia pada semua masyarakat Malaysia, insyaAllah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey Doktor, cuma nak tanya dengan Doktor sikit berkaitan dengan masalah yang gastrik. Ramai yang kata bila gastrik kan, cara pemakanan orang gastrik ni. Dan saya dekat sini pun ada adik Hafiz seorang kan, Hafiz Ahmad. Okey. Dia Hafiz. masalah Dia selalu gastrik. Yes, dia salah seorang kawan saya kat situ. Lepas tu nak minta perkongsian daripada doktor lah sikit tentang yang ada masalah berkaitan dengan gastrik. Dalam program kita nak turun berat badan kan? Boleh, terima kasih Doktor. Okey, untuk orang yang ada gastrik, dia punya pantang larang dia ialah dia tak boleh berlapar. Dia tak boleh berlapar. Kalau dia lapar, dia punya asid perut tu akan bergelojak dan akan menghakis dia punya lapisan perut tu. Itu yang buatkan dia sakit tu. Jadi untuk mereka yang ada gastrik, saya cadangkan dia sentiasa ambil sedikit makanan tapi frequent. Sedikit demi sedikit tapi kerap, supaya dia sentiasa ada makanan dekat dalam perut, supaya dia tak tak overreact lah dia punya asid dalam perut tu. Jadi untuk dia kita boleh buat kalau jadual makan 6 jam sekali, 3 jam sekali tu, cuba tengok dia ada kena gastrik ke tak dengan 3 jam sekali. Kalau dia masih kena gastrik, kita buat 2 jam sekali. 2 jam sekali ataupun setiap jam dia ambil sesuatu supaya perut dia sentiasa ni. Tapi sebagai coach kita kena pastikan yang apa yang dia makan tu still dalam lingkungan kalori yang dibenarkan. Kan? Kalori ada 2 kiraan ni kan. BMR, Basal Metabolic Rate, dan DCR, Daily Calorie Requirement. BMR tu yang kita perlu makan sehari macam 1,800 ke apa ke, tengok dalam mesin Tanita tu kan. Dan daily calorie requirement ialah berapa yang kita perlu makan untuk stabilkan kita punya berat. Kalau kita makan kurang daripada tu, kita akan turun berat. Kalau kita makan lebih daripada tu, kita akan tambah berat. Jadi kalau kita makan in between dua ni, BMR dan DCR, dia akan buatkan kita turun berat tapi kita tak kurangkan metabolic rate kita. Tu cara nak adjust lah dia punya calorie requirement sehari dia. Lepas tu satu cara boleh buat kalau nak pakai Herbalife kan, ialah shake tu sediakan botol 2 liter. Minum shake 2 liter. Saya pernah buat untuk seorang customer saya. Shake botol 2 liter, simpan dalam fridge.
bila mula rasa teringin nak makan, minum sikit secawan. Bila mula rasa nak makan, minum sikit secawan. Jadi dia macam alas perut, sentiasa alas perut dengan shake kan. Jadi shake tu ada tinggi nutrisi dan dia punya kalori pun rendah kan. Jadi dia akan membantu alas perut supaya tak sakit. Itu untuk orang gastrik sesuai lah macam tu. Dia makan juga kan. Waktu makan tengah hari, makan tengah hari. Tapi waktu-waktu lain tu dia minum shake untuk alas perut dia lah. Tu saya punya cadangan lah kepada Coach Aida dan siapa yang ada klien yang ada sakit gastrik. Tapi ingat Herbalife tu bukannya ubat untuk gastrik. Tak, itu silap. Kan ada aloe vera untuk tolong kesihatan usus, tapi dia bukan ubat sakit gastrik. Dia akan membantu je dengan cara sentiasa stay sihat kan, stay ada alas perut supaya dia tak terlalu sakit dan semualah. Macam itulah cara dia berkesan, insya-Allah. Ya. Ada soalan lagi? Soalan terakhir ada 7 minit lagi. Okey, 7 minit boleh 2-3 soalan lagi, insya-Allah. Ada soalan tambahan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Hafiz. Saya nak tanya satu soalan. Boleh, silakan. Ada orang kata apa macam badan ketak ni kan. Badan ketak, okey. Kurang makan, betul ke? Dia tak makan nasi ke? Mereka kata kurang makan, betul ke? Kurang garam ke? Badan ketak selalunya kurang gula. Kurang gula. Dia hypo. Jadi kurang karbohidrat lah. Tak semestinya gula kan, karbohidrat. Jadi bila kita ambil karbohidrat ataupun gula, dia akan naikkan kandungan gula dalam darah. Tapi masalahnya lepas tu dia akan jatuh laju juga. Dia naik laju, turun laju. Tu namanya simple karbohidrat lah. Karbohidrat ringkas yang tinggi GI dia. Macam gula-gula, kek kan, semua biskut, semua tu buat benda yang sama. Jadi benda ni kalau kita nak elakkan rasa ketak tu bila dia jatuh dia naik laju, turun laju. Yang waktu dia turun laju tu dia akan rasa ketak. Kita nak kena ajar dia makan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ni macam roti wholemeal, spaghetti wholemeal, nasi basmati, nasi beras perang. Ini semua atau kita punya shake pun sama juga. Dia GI rendah juga, karbohidrat kompleks dalam shake Herbalife. Dia akan tolong kita punya gula dalam darah tu stabil je sepanjang hari. Ya, graf dia lebih kurang macam tu je, dia tak ada naik turun. Kalau kita ambil yang karbohidrat kompleks jadi bila karbohidrat tu dia gula dalam darah tu stabil je, dia tak ada rasa ketak-ketak ni. Dia mungkin hypo sikit kalau kita dah lama tak makan kan, sebab dia tahan lebih kurang 3 jam 4 jam je sebenarnya. Kita kena ada snack, kita kena ada makan tengah hari, ikut kita punya kandungan kalori berapa banyak kita perlukan lah. Paling senang diet suku-suku separuh lah waktu nak makan nasi tu paling senang portion control dia. InsyaAllah cuba ya. Jangan tak makan nasi pula. Orang tak makan nasi dia sejak baby lagi makan nasi kan. Tiba-tiba dah besar ni nak berhenti makan nasi, dia jadi ketak lah, dia jadi mengidam. Ada orang sampai mengigau malam-malam nak makan nasi. Saya ada klien macam tu, kelakar je rasa kan, kenapa mengidam nasi ni. Itulah coach kata makan nasi, dia tak nak ikut cakap coach. Ya, insyaAllah kita punya program boleh makan nasi, cuma pandai jaga portion control ya. InsyaAllah. Okey, ada soalan lain? Okey. Nur Amira, Aida, Dayu, okey bagus. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada soalan, kita macam itulah. InsyaAllah ini 3J dan 3G ni ialah apa yang saya sebagai doktor selalu nasihatkan pesakit yang perlu kuruskan badan lah. Sebab kita cuma secara ringkas je kan. Jadi lepas tu kita nasihatkan dia pergi cari coach ke yang boleh bantu group support group kan, yang boleh bantu kuruskan badan kan. Tapi asas dia dah ada.
3J dan 3G. At least dia boleh amalkan benda tu, insyaAllah dia akan turun slow and steady kan, tak apa, tak ada masalah. Kita kelajuan masing-masing, kita tak perlu nak tak perlu nak stres sangat dengan kelajuan kan. Ada orang turun 5 kilo seminggu pun ada kan, tapi itulah dia agak ekstrim lah cara yang dia buat tu kan. Tak semua orang boleh buat. Kebanyakan orang dia target setengah kilo ke 1 kilo seminggu tu cantik dah. Setengah kilo ke 1 kilo seminggu. Sebab dia punya program diet tu selesa, senang, tak ekstrim sangat kan. Orang yang buat diet ekstrim dia senang untuk give up selalunya kan, apa yang kita nampak. Dulu pun kita pernah buat kan. Dulu turun 6 kilo seminggu. Oh, memang excited lah. Tapi lepas habis program dia naik balik kan. Sebab dia punya excited tu during program saja kan. Tengoklah program mana. Ada yang program sebulan, ada yang program 6 minggu kan. Tak nak mention group apa, tapi itulah. Kalau boleh kita nak buat program yang boleh tolong kita istiqamah teruskan sepanjang hayat kan. Sebab tu dalam program saya tekankan tabiat dulu. Ya, saya pentingkan tabiat dulu. Kita betulkan tabiat, insya-Allah yang lain-lain tu akan jadi lagi senang. Dan kalau dia nak pakai Herbalife untuk bantu dia turunkan berat, dia insya-Allah dia akan lebih laju. Tapi syarat dia tabiat dia kena betul dulu. Kalau tabiat dia tak betul lagi, dia akan berhenti Herbalife, satu masa nanti dia akan balik kepada tabiat lama, payahlah. Ya. Ajar dia tabiat dulu. Tabiat makan tu lagi penting daripada pengambilan suplemen dan semua kan. Jadi macam itulah, saya harap semua orang akan dapat manfaat dan dapat amalkan apa yang saya kongsikan hari ini. Semoga kita dapat bantu lebih ramai lagi kerana di luar sana ramai orang yang memerlukan bantuan kita kan. Obesity dan overweight sangat ramai di luar sana. Kalau mereka tak mahu ambil produk kita, tak apa. Kita ajar dia 3J, 3G, at least tabiat tu dia dah belajar, dia boleh cuba sendiri kan. Itu salah satu nilai percuma yang kita boleh ajar orang yang tidak mahu bersama dengan kita kan. Boleh buat pamphlet ke apa ke, at least tabiat makan tu dia dah dapat. Dia seronok lah kan. Seronok dengan nasihat yang kita bagi percuma ni kan. At least InsyaAllah. Dalam 100 orang mungkin 5 orang, 10 orang je yang nak join team kita kan. Ada 90 orang yang tak nak tu, adakah kita lupakan mereka? Tak. Kita bagi dia at least nasihat macam mana nak jaga makan kan. 3J, 3G, ada orang guna 3M kan. Manis, masin dan minyak. Terpulang pada masing-masing. Dia punya idea dia sama je kan. Betul tak? Okey, itu saja, dah masa Zoom percuma ni sudah hampir tamat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok pagi. Saya akan bersiaran dari Kuantan esok. Sekarang ni berada di Sendayan, di rumah mertua. InsyaAllah pagi ni pergi ke Gombak dan petang insyaAllah malam dah berada di Kuantan. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.